Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam-malam. Jutaan terima kasih pada anda semua kerana sudi hadir ke dalam channel Helang Putih 88. Juga jutaan terima kasih diucapkan kepada yang dah menekan butang subscribe, like, share dan komen. Kepada yang belum menekan butang subscribe, anda bolehlah berbuat demikian kerana ini akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk menceritakan tentang kisah-kisah mistik, misteri ataupun seram ni. Dan kepada sesiapa yang mempunyai cerita dan nak kongsikan, anda bolehlah ke ruangan description dan tekan link yang disediakan. Semoga dengan sokongan ini sahabat-sahabat sekalian dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Pada siri penulisan malam ni, saya nak sambung membaca karya Miss Panda, iaitu Mastura Kacik Pusaka, episod yang kedua. So sebelum kita ke ceritanya, jom kita layan intro dulu. Peristiwa hitam yang melanda Mastura tersebar luas ke serata kampung. Hingga ke kampung berdekatan pun tahu maruah Mastura tercemar gara-gara mulut orang. Perkara tidak jelas tapi ditokok tambah rencahnya hingga Mastura malu berdepan dengan sesiapa. Dia dituduh telah hilang kesuciannya akibat diragut lelaki misteri. Gadis malang ni hanya mampu teriak sendirian di dalam kelambu. Makanan juga hanya disentuh jika maknab memaksa. Masih perawan lagi ke Mastura tu? Siapalah yang meragut kesucian Mastura tu? Apalah malang nasib Mastura tu. Belum nikah sudah hilang madunya. Orang-orang kampung berpura-pura simpati pada Mastura, sedangkan di dalam hati ramai kaum hawa yang bersorak dalam diam dan telah lama mereka mencemburui gadis jelita itu. Keayuan wajah Mastura tiada tandingnya. Malah Mastura telah menambat hati kebanyakan lelaki, termasuklah suami-suami orang. Teruklah mak, orang-orang kampung ni mak cakap yang bukan-bukan pasal Mastura. Rokiah merungut di luar kamar Mastura. Mulut orang kampung ni memang kejam kia. Mak pun malu nak lama-lama di luar. Macam-macam soalan orang tanya mak. Apa yang orang tanya mak tu? Apa duk tanya lah. Kut-kut Mastura duduk muntah-muntah, penin-penin. Dapatlah mak menimang cucu ya mak. Hihihihi. Hang ni kia sedap mulut betul lah hang ni. Mak tak terima cucu yang tak siapa-siapa bapaknya. Lupa pula mak nak bagi mandi bunga budak tu supaya buang sial dia tu. Buat malu je mak simpan perempuan gotong tu mak. Sudahlah rosak, gatal pula dengan bapak. Nanti mak buang ke kandang lembu ya nak. Perbualan maknab dan anaknya Rokiah dapat memuaskan hatinya kerana mempersendakan Mastura. Ada saja peluang akan digunakan untuk mentertawakan Mastura, terutamanya ketika Pak Husin tiada di rumah. Sudah sekian lama hatinya membara kerana Pak Husin asyik memuji-muji Mastura di depan mata. Mata Pak Husin juga sering melirik
nakal tanpa memikirkan perasaan Mak Nap. Mastura sedar kini tiada gunanya dia tinggal di pondok usang kakak ibu kandungnya. Kerana tidak tahan lagi mendengar kata-kata hina dari dua beranak tu, Mastura teriak teresak-esak di belakang pintu bilik dia. Lengan baju diangkat untuk mengelap air mata. Sudahlah mak, teriak pula anak manja tu. Nanti bapak pulang, kita pula yang dipersalahkan. Menyampah kia, tengok muka dia, pandai duk tagih simpati orang. Sungguh tidak diduga, rupa-rupanya Rokiah benci padanya. Sepupunya itu belum pernah sekalipun menunjukkan dirinya membenci Mastura seperti mana Mak Nap. Sudah jelas semuanya dua beranak ini di depan orang ramai maneh dan baik bicaranya, tapi di sebaliknya ada duri yang menusuk di hati yang bernanah. Sampai hati mak mengejek Mas. Apa salah Mas pada mak dan Rokiah? Mengapa Mas diperlakukan begini? Mak Nak bangun lalu menolak pintu bilik. Terbuntang matanya memandang marah ke arah muka Mastura. Sebab mak kau dan kau suka menyusahkan aku, suka rosakkan kebahagiaan rumah tangga aku. Mastura tak mau biadab pada orang yang telah berjasa membesarkan dia. Lalu dengan nada yang rendah serta merendahkan diri, Mastura mohon maaf pada Mak Nap. Maafkan kami mak. Tak ada niat walau sebesar kuman dalam hati untuk mengganggu rumah tangga mak. Jangan panggil aku mak. Luluh hati Mastura bagai kaca yang berderai. Mengertilah dia bahawa dirinya tidak diminta untuk hadir ke dalam hidup mereka. Satu malam, Mastura mengambil keputusan untuk keluar dari rumah yang penuh dengan manusia yang berpura-pura, penuh dengan kebencian dan dendam. Mastura membawa sedikit pakaian dan tinggalkan pondok usang itu menuju ke dalam hutan. Sewaktu kecilnya dia pernah bermain di tepi sungai bersama arwah ibu dan ayahnya. Ada sebuah pondok dibuat dari pohon bambu oleh ayah Mastura. Sambil berjalan, Mastura mengesat air mata dan Mastura tidak memikirkan akan bahaya lagi. Biarlah Mak Nap tenang setelah dia menghilang. Biarlah Rokiah tidak bersusah payah mencari orang untuk mengganggu dirinya. Mujurlah malam itu dirinya datang kotor, maka terselamatlah dirinya ketika cubaan merogol dari lelaki yang tidak dikenali. Mas! Suara yang sangat dikenali memanggilnya. Mastura terkedu. Bungkusan beg berisi beberapa helaian pakaian turut jatuh ke tanah. Mas sayang, nak ke mana tu? Lelaki itu pantas menghalang perjalanan Mastura. Suara Mastura tersekat. Dia menolak dada lelaki tua itu yang berada di depan, yang sedang membuka kedua tangannya untuk memeluk Mas. Biarkan Mas pergi. Janganlah begitu, Mas yang manis. Larilah ke pelukan Abang Husin. Sudah lama abang tunggu. Pak Husin mula memeluk gadis belasan tahun itu. Cemas Mastura berada dalam situasi begitu. Kakinya lemah untuk meninggalkan Pak Husin yang sedang cuba menariknya. Jangan ganggu aku. Tolong. Pak Husin tersungkuk dengan darah pekat yang mengalir di kepala. Suara kasar entah datang dari mana bersama angin yang bertiup kencang. Percikan darah segak mengotori wajah Mastura yang putih bersih. Mastura terketak-ketak
melepaskan kakinya dari ditindih tubuh Pak Husin. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Tubuh Pak Husin kaku, tak bergerak lagi. Hidup lagikah Pak Husin, fikirnya. Tak lama kemudian datang pula rakan baik Pak Husin, iaitu Ghafur dan Mazlan. Mereka terkejut melihat Pak Husin tak bernyawa lagi. Apa kau dah buat ni, Mastura? Tengking Ghafur. Mastura hanya mampu menggelengkan kepalanya dan air mata tidak terhenti mengalir. Macam mana Abang Husin boleh mati ni? Pecah kepala sampai terburai otak. Kau dah buat apa, Mastura? Kali ini lebih keras suara Abang Ghafur, tuan tanah bendang di kampung itu. Mastura tetap menggelengkan kepala dia. Dia tak sempat melihat apa pun yang terjadi, melainkan dengan tiba-tiba Pak Husin tersungkur lalu menghempap atas kakinya. Apa yang terjadi di depan mata bukanlah kehendaknya. Hanya suara kasak dan mengaum seperti binatang liar menyegah. Ketika tubuh Pak Husin menggeletik di saat nafas terakhirnya, Mastura cuma nampak seakan-akan ada tiupan angin kencang menghentam beberapa pohon di kelilingnya. Tanya apa lagi kau ni? Kita bawa pulang perempuan bawa sial ni ke rumah Mak Nap. Jangan nanti dia pula terlepas. Mazlan memegang kuat lengan gadis lemah itu dengan pandangan mata yang tajam. Malam tu adalah malam yang malang bagi Mastura. Ghafur telah memanggil beberapa orang kampung untuk mengambil mayat Pak Husin. Mazlan pula memaksa Mastura pulang menghadap Mak Nap. "Saya tak bersalah, bukan saya yang bunuh," merayu Mastura agar dirinya dilepaskan. Namun tiada sikit pun rasa simpati terbit di hati Mazlan. Tangan Mastura terus direntak dengan kuat. Suasana malam tu jadi riuh rendah dengan tangisan hiba Mak Nap serta anaknya Rokiah. Beberapa kali kepala Mastura ditunjai Mak Nap kerana dituduh membunuh suaminya. Disangkakan Mastura akan mati bunuh diri selepas dirosakkan Kasmin di malam yang telah dirancang sehabis cantik oleh Rokiah. Tak disangka Pak Husin pula yang dijumpai mati di sisi Mastura yang dibenci Mak Nap. "Kau ni memang jahat. Tegak mak kau bunuh lelaki yang membelah kau dari kecil," Mak Nap berteriak lagi. Beberapa orang perempuan cuba menenangkan Mak Nap. Mereka juga meluat melihat Mastura menangis meminta simpati Tok Penghulu supaya dilepaskan dirinya. Dalam suasana riuh rendah tu juga terdengar seorang perempuan separuh abad menjerit. "Ikat dia di tepi sungai Bala, biar dia dibaham boya ataupun pokok sungai tu." Teriakan wanita separuh abad tu disokong pula oleh kebanyakan penduduk. Mastura diikat kaki dan tangannya dan ditolak ke dalam sebuah sangkar kayu. Sebelum subuh menjelma, Mastura akan dibawa ke Sungai Bala. Sungai Bala ialah sebatang sungai yang dipercayai penduduk mempunyai puaka berbentuk buaya yang bersembunyi selama beratus tahun lamanya. Setelah tiba di tepi sungai yang dalam dan lebar itu, Mastura diikat pada sebatang pokok menghadap ke arah sungai. "Ada lebih baik kita tinggalkan dia seorang diri," ujar Tok Penghulu dengan nada yang keras. "Jangan, tolonglah lepaskan saya tak bersalah." Teriakan Mastura tidak dihiraukan oleh penduduk kampung yang menyaksikan Mastura diikat tanpa sedikit pun belas kasihan. Malah ramai yang menyokong tindakan Tok Penghulu itu adalah hukuman terbaik untuk Mastura. "Kita pulang dulu, uruskan pengebumian Husin dulu. Mastura ni kita biar dia dekat sini. Jangan sesiapa pun datang menjenguk. Kalau aku tahu
nahaslah orang tu. Nasibku memang malang dari kecil. Tak pernah duk rasa kebahagiaan walaupun seketika. Sayu sekiranya mendengar tangisan Hiba Mastura di bawah pohon kayu aram. Tali diikat ke seluruh tubuhnya agar dia tak dapat melepaskan diri. Sesekali guruh dan kilat memecah kesunyian malam. Bertambahlah gusar di hati Mastura. Apakah dia akan mati di bahan buaya? Sejak kecil dia turut mendengar cerita dongeng mengatakan Sungai Bala itu mempunyai buaya besar yang menjadi penunggunya. Dalam menahan haiba di hati, Mastura terdengar suara dedaunan kering dan rumput di pijak orang. Lepaskan saya, tolonglah. Tidak kira siapa pun yang datang, Mastura mencuba andainya ada nasib menyembelahinya lagi. Kau lagi, suara itu menegurnya. Tak terucap kata-kata dari mulut Mastura. Tolonglah saya difitnah membunuh Pak Husin. Aku tahu. Beginilah, aku mau kau ikut pesanku, kata Mak Odah sambil mengeluarkan sesuatu lalu memotong tali yang melilit di tubuh Mastura. Tali terlepas dari tubuh Mastura, lalu Mastura memeluk kaki Mak Odah. Inilah kali kedua Mak Odah menyelamatkan dirinya. Hanya Allah saja yang mampu balas jasa makcik. Terima kasih makcik. Tiba-tiba wajah Mak Odah berubah tegang. Dia menoleh ke arah timur dan cuba mendengar dengan penuh berhati-hati. Diam. Ada orang akan ke sini mencarimu, Mastura. Dengar pesan Mak Odah. Simpan kacip ni baik-baik. Jangan buang. Dia akan teman kau. Ingat, kau tak boleh tinggalkan dia. Faham? Itu, mereka akan mengambil kau. Pergi ikut, tapi jangan kau lepaskan. Mak Odah pergi dulu. Jangan lupa, jumpa aku bila kau sudah berbadan dua. Mastura hanya mengangguk kepala sambil tercengang-cengang mendengar kata-kata Mak Odah. Sekarang kau pura-pura pitam. Cepat. Arahan yang agak pelik dari Mak Odah. Kenapa saya kena? Panggilan Mastura tidak diendahkan. Bayangan Mak Odah hilang ditelan kegelapan malam di balik pohon-pohon tua. Tanpa berlengah lagi, Mastura merebahkan badannya ke tanah. Kini jelas suara dua manusia tidak dikenalinya datang menghampirinya. Masih di sini? Syukur. Alhamdulillah. Bawa dia balik, Nadim. Bonda sudah lama menunggu gadis ni menjadi menantuku. Ha? Menantu? Itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang mendengar dari awal sampai habis. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak diingatkan pada yang nak berkongsi cerita, bolehlah tekan link yang disediakan di ruangan description. Dan jangan lupa menekan butang subscribe, like, share dan komen. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.